Salun kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mau menerokai bab 6 Mazmur, doa menghadapi disiplin. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk memahami akan firman-Mu. Bantulah kami dalam masa yang susah. Pada masa yang kami menghadapi kesusahan sebab kami berdosa, kami dapat bertaubat di hadapan Tuhan dan melihat semua disiplin Tuhan adalah jalan untuk kami balik kepada pangkuan Yesus Kristus. Bantulah kami melihat semua disiplin Tuhan adalah untuk membawa kami lebih kenal kebaikan Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan. Supaya kami bukan saja mengalami disiplin Tuhan, lebih lagi kami akan mendapat karunia Tuhan yang mau memperkudus dan membaharui jiwa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini marilah kita baca akan Mazmur yang ke-6 bersama untuk pemimpin biduan dengan ala-ala muzik berdawai menurut seminik Mazmur Daud. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam mukamu dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarahku. Amarahmu, kasihanilah aku. Tuhan, sebab aku merana. Semburkanlah aku. Tuhan, sebab tulanku gemedar dan jiwaku sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah Tuhan, lupurkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh kerana kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu? Di mana dunia orang mati. Resu aku kerana mengeluh. Setiap malam aku mengenai tempat tidurku dan air mata aku membanjiri lanjarku. Mataku menghadap kerana sakit hati, labuan kerana semua lawanku. Ini sampai ayat ke-7, sebenarnya kita ada 8, 9 dan 10. Seterusnya marilah kita mengetahui dulu dan latar belakang dalam Mazmur Mazmur 6. Mazmur 6 merupakan contoh utama doa individu yang berkaitan dengan keperluan untuk penyembuhan dan kesusahan yang berkaitan. Peralihan mendagaknya mungkin menunjukkan penggunaan dalam liturgi bait suci pada superscript ataupun tajuk pembuka Mazmur yang bermui untuk pemimpin biduan dengan ala-ala musik berdawai. Durus seminit lihat pengenalan, di mana superscript ini tidak mempunyai hubungan khusus yang bermakna dan gandungan Mazmur selekat yang kita ketahui sekarang. Ini perlulah kita merujuk kepada komentari di hadapan kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Apakah interpretasi daripada John Wesley atau Humanistik dalam Mazmur yang ke-6? Mazmur ini memula dengan seruan Daud untuk memohon beras kasihan Tuhan di tengah hukuman ilahi. John Wesley mentafsirkan bahagian ini sebagai contoh pergumuran orang beriman yang menghadapi kelemahan manusia dan keperluan rahmat ilahi. Bahagian kedua menggambarkan kedalaman kesusahan Daud, baik secara fizikal maupun rohani. Wesley melihat ini sebagai gambaran bertaubat yang terus dan pengakuan akan kelemahan manusia di hadapan Tuhan. Mazmur berakhir dengan perubahan dramatik di mana Daud menyatakan keyakinannya pada pembebasan Tuhan. Wesley menekankan bagaimana penggumuran rohani ini berakhir dengan jaminan dalam beras kasihan Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, di mana kita ketahui permohonan untuk beras kasihan, di mana dalam dalam per, dalam penyembuhan. Kasihilah aku, permohonan beras kasihan yang berdesak dalam ayat kedua. Kasihinilah aku, Joneni, kasih setia Jeset. Konsep utama tentang kesediaan beras kasihan Tuhan dan ayat yang keempat. Dan juga ular lemah lesu menggambarkan keadaan tertekan pemazmur dalam ayat kedua. Keadaan pemazmur ayat 1 sampai 3 berada dalam keadaan sakit, lemah, ular dan trauma. Di ambang keputusan dia berseru Jonai
kasihilah aku. Dua kali. Dia percaya bahawa penyakit adalah tanda kemarahan Tuhan. Af, sesuatu bentuk teguran dan disiplin ilahi. Dan kelemahan yang mendalam, dia memohon beras kasihan Tuhan. Pemaju memberontak agar Tuhan kembali kepadanya. Sufar, kerana dia merasa ditinggalkan dalam ketidaksenangan yang mendasarkan harapan penyembuhan pada jasad Tuhan. Kebaikan dan beras kasihan yang setia yang telah ditunjukkan sepanjang sejarah Israel. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita lihat bagian yang pertama, di mana kita lihat source teks menunjukkan bacaan Jonek, iaitu kasih inilah. Di mana kasih inilah bermaksud kita datang kepada Tuhan untuk meminta kasih Tuhan. Dalam translasi bahasa Greek atau Yunani, itu menggunakan ilesomi, bermaksud kasihilah. Ada nuansa Yunan, di mana kita lihat dalam bahasa yang lain, yang kita kata jangan dalam mukamu, itu maksud perkataannya lah RBABK. The transliterasi adalah berkaitan dengan memaksudkan mendisiplinkan. Adapun aku translasi ialah choni yang bermaksud kasihinilah aku. Penggunaan bentuk imperatif menunjukkan kedesakan pemanjemur dengan sejajar sinonim kata-kata Ibrani ini menggambarkan kedalaman emosi dalam permohonan. Mazmur ini digunakan dalam liturgi pertaubatan di Bait Suci. Kedua, di Bait Suci kedua penulisan. Bait Suci yang kedua, khususnya pada hari-hari puasa, frasa ABK dalam mukamu mencerminkan pemahaman tentang disiplin ilahi dalam tradisi kehakiman. Terdapat bukti penggunaan dalam upacara penyembuhan dan pertobatan dengan penekanan pada kata joining, kasih inilah sebagai satu seruan yang utama. Jadi analisis tekstual ini memperkukurkan tema utama macam tentang pertaubatan dan permohonan beras kasihan ilahi menggunakan bahasa Ibrani dan Yunani yang begitu dalam. Kawan-kawan dan saudara-saudara sedih, dari ayat 1 sampai 5, bagaimana John Wesley membeli interpretasi seruan memohon untuk beras kasihan dan juga menunjukkan satu pendaupatan, pemohon dalam teguran, dan menderita di bawah beban teguran ilahi. Mohon kepada Tuhan agar tidak mentegurnya dalam kemarahan. John Wesley mentaksirkan ini sebagai satu perakuan orang yang beriman tak ada disiplin Tuhan yang walaupun adil tidak tertanggung tanpa rahmat. Wesley memahami tulang lebih daripada sekadar kesakitan fizikal yang mentandakan bagian terdalam jiwa manusia yang kebenaran di bawah keyakinan. Ini mewakili satu intipati keberadaan seseorang yang tertekan oleh kedua-dua penderitaan luaran dan rasa bersalah dalaman. John Wesley mencatatkan bahawa Daud tidak menafikan kehidupan selepas mati, tetapi mentekankan bahawa di dunia ini, orang beriman mempunyai peluang yang unik yang menyatarkan pujian kepada Tuhan dan memanggungkan gereja. Ini mentekankan kepentingan perdaubatan dan kesetiaan sama bangsa kita masih hidup. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita perlu menerokai bahagian kedua, Mazmur 6, dalam kesusahan memajmur ayat 6 sampai 7. Kiasmu siap mengesarkan dalam ayat 6. Menghubungkan kata Asher B dan Bedi Ati Ashi Amsa. Menunjukkan ke dalam satu emosi memajmur melalui struktur puisi. Katil pasar dengan air mata melambangkan kesedihan yang mendalam sehingga membuat matanya menjadi letih kerana menangis tanpa henti. Memajmur menghadapi cara baru dari musuh-musuhnya yang melakukan kejahatan. Sebagai satu amalan biasa, mereka menambah beban pada penderita. Jadi kawan-kawan dalam teks Masoriti, teks Ibrani, aku berenang membasah asing, mitati, iaitu sepanjang malam hatiku. Kawan-kawan, struktur Kristianus ini menunjukkan kesedihan yang amat mendalam di mana mengulang kata pas pembasa
Asyad, aspa, aku memasak dan absen. Aku merendah, tekankan kesinambungan penderitaan. Dalam interpretasi ataupun translasi bahasa Yunani itu, Rosu, aku akan masuk ataupun kate hikaste tukta setiap malam. Tin kiline mo katiuku menggunakan dua kata kerja yang berbeza untuk memasahi atau memandamkan dimensi baru kepada memahaman intensiti kesediaan. Fragmen Quran menunjukkan bacaan sosi argam berbanding asli hatiku. Maksud teks memberi perspektif tentang evolusi teks, Ibrani dan pemahaman tempoh baris suci yang kedua. Pada kedua interpretasi John Wesley, Mazmur 6 ayat 6 sampai 7, kedalaman kesusahan Daud. Wesley menekankan bahawa kesedihan dan salib bukanlah kelemahan, tapi satu respon yang sesuai dengan dosa. Sama seperti Daud, pahlawan perkasa yang membunuh Korea, terhalu sehingga menangis. Demikian juga setiap orang yang beriman harus bertindak balas terhadap beban ketidaksenangan ilahi. Ayat ketujuh, kesan kesusahan pada tubuh dan jiwa. Ayat ini menunjukkan bagaimana penderitaan rohani boleh terwujud secara fizikal. Wesley mentaksirkan ini sebagai satu akibat semula jadi dari keterasingan dari Tuhan. Memperkuatkan sifat holistik pendapatan yang melibat fikiran, tubuh dan roh. Kawan-kawan dalam perubahan bentar dan pemajmuk ini berbicara langsung kepada musuh-musuh. Ia lihat daripada mengandaikan bahawa para pembuat masalah ini berkumpul di sekitar orang yang menderita. 89 kesaksian pendengar. Pemajuman mengumumkan bahawa Tuhan telah mendengar doa rukunnya. Kesaksian ini menunjuk keyakinan bahawa Tuhan sentiasa mendengar doa umatnya tema yang mengulang dalam masa. Ayat pentutup menggambarkan kekalahan musuh-musuh sama ada sebagai doa semoga Tuhan semua musuhku lalu. Kelihatan masa kini, aku atau dua patah masa depan, semua musuhku akan malu bergantung pada pentaksir. Ayat ke-8 perbandingan teks Mosuli dan Septuagint dan Septuagint. Teks Mosuli menggunakan perkataan Ibrani suruh bermaksud pergi ada berundur yang masuk ialah dalam satu cita perkataan Yunani apostate bermaksud berundur menjauhi digunakan. Analisis linguistik yang mendalam, Mosuli teks menggunakan frasa sama Yahweh bermaksud Tuhan telah mendengar. Manakala ataupun manakala sejujitan menggunakan ise use Dios bermaksud Tuhan telah mendengar. Ayat yang ke-10 tradisi tekstual dan liturgika. Perkataan Ibrani iwosu bermaksud mereka akan menjadi malu dan Mosoli teks bermaksud aku malu sejujitan menggunakan es chu di ese bermaksud semoga mereka menjadi malu dalam bentuk otatif. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita perlu terus menerokai. Kawan-kawan, kita perlu menerokai humanity John Wesley Mazmur 6 ayat 8-10, jaminan respon ilahi. Di sini Daud beralih dari lantapan kepada keyakinan, mentandarkan iman pada beras kasihan Tuhan dan tidak benar berubah. Tuhan menunjukkan bahawa firman Tuhan ini menunjukkan Tuhan mendengar bukan hanya doa yang diucapkan tetapi juga takisan dia. Air mata walaupun tanpa suara adalah permohonan yang kuat di hadapan Tuhan. Kuasa air mata dalam doa. Jaminan keadilan ilahi. Daud menyatakan bahawa keyakinan bahawa musuh-musuhnya akan dipermalukan. John Wesley melihat ini sebagai satu jaminan bahawa orang jahat akhirnya akan menghadapi keadilan ilahi. Memperkuatkan kepercayaan orang yang beriman. Kesimpulan humanity John Wesley pada bab yang ke-6 Mazmur pada ketegangan disiplin dan drama. Mazmur 6 mencontohkan ketegangan antara disiplin ilahi dan rahmat yang mencerminkan perjalanan rohani orang beriman. Keperluan pertaubatan humanity John Wesley menekankan keperluan pertaubatan sebagai langkah penting dalam perjalanan ini. Wesley menekankan kuasa doa yang tulus sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan.
yang disertai jaminan bahawa Tuhan sentiasa mendengar dan memperhatikan suruhan umat-umatnya dengan penuh kasih. Pergerakan dari kesedihan dan keyakinan. Mazmur bergelak dari kesedihan ke keyakinan. Mengajar bahawa iman sejati bukan hanya mengakui dosa, tetapi juga percaya pada pemulihan Tuhan yang penuh dengan beras kasih. Dari teks keadaan sebelum kedatangan Kristus Yesus, Mazmur ini mendedarkan bahawa keadaan sukar yang dihadapi oleh orang-orang yang menderita sebelum kedatangan Yesus. Teologi anxious near ish umun dan pemikiran perjanjian Musa bahawa orang yang sakit harap untuk melihat penyakit mereka sebagai ungkapan ketidaksenangan Ira. Tuhan masih menggunakan kesusahan untuk mendisiplinkan umatnya. Tetapi perjanjian baru dengan jelas menunjuk kepada salib sebagai penunjuk pasti sikap Tuhan terhadap kita. Dalam kesihatan atau dalam penyakit kita, tahu Tuhan mengasihi kita. Kerana dia memiliki anaknya, Yesus Kudus, untuk mati di atas salib. Darah yang dicurahkan, mengampunkan, men- mengampunkan dosa kami kita, dan kita akan diberi kehidupan yang baru, kehidupan yang abadi, supaya jiwa kita boleh dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan boleh disemburkan, yakin akan kasih Tuhan, kita didorong untuk berseru dalam kesusahan, kita memohon penyembahan. Ya, mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami puji atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kami datang kepadamu supaya kami dapat sentiasa bertaubat. Walaupun kami ada dosa, kami diberi hukum oleh Tuhan. Semua ini adalah disiplin yang membawa kami balik kepada pangkuan menikmati rahmat Tuhan. Dalam nama Yesus Kudus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkati kamu dan juga sekeluarga. Dan kita jumpa lagi.